Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya ada sebuah phone yang paling excited saya nak review. Sebab phone ni ada tawarkan pengalaman penggunaan yang sangat berlainan banding phone yang saya biasa review. Dan phone tersebut ialah Samsung Galaxy Z Flip 5 yang sekarang ni nampak lagi cantik, menawan dan ada sejumlah fungsi yang lagi seronok untuk digunakan. Walaupun phone ni nampak compact dan comel, dalam dia guna specs yang tinggi. Macam kehadiran chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ada 8GB RAM LPDDR5X, guna storage UFS 4.0 dan penggunaan skrin Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz. Jadi saya pun dah tak sabar nak review phone ni. Jadi ini dia, review untuk Samsung Galaxy Z Flip 5. Bila first time tengok phone ni depan mata, saya boleh kata inilah phone Samsung yang paling cantik yang saya pernah tengok. Sebab rekaan dia nampak lagi premium, ada kemasan glossy dekat frame dia, membuatkan rekaan phone ni tak jemu untuk dipandang. Dia punya rekaan hinge pun makin improve, bila buka terasa kukuh dia, dan sekarang ni pun dah boleh tutup rapat banding model Flip sebelum ni yang ada gap masa phone ni dilipat. Cuma phone ni agak susah nak buka guna sebelah tangan, jadi nak tak nak kena pakai dua tangan untuk elakkan phone ni terjatuh. Dan untuk Flip 5 kali ni, Samsung dah letak skrin luar yang lagi besar, lagi useful untuk digunakan, yang sekarang ni diberi nama sebagai Flex Window. Skrin ni korang boleh letak pelbagai widget macam alarm, kalender, weather untuk mudahkan korang tengok info atau interact suatu fungsi dengan sepintas lalu. Korang boleh pinch to zoom out untuk overview semua widget-widget ni. Jadi senanglah korang nak akses widget tanpa perlu swipe satu persatu. Tapi part paling best, korang sebenarnya boleh run semua apps dekat bahagian Flex Window ni. Tapi dengan syarat korang kena install dulu app Goodlock dari Samsung Store dan install modul Multi-Star yang ada dekat dalam tu. Kemudian pergi ke phone setting, pilih cover screen dan onkan launcher. Lepas tu pilih app yang korang nak letak. Lepas tu nanti korang pergi je dekat skrin luar dan korang dah boleh akses bermacam-macam apps. Macam app Instagram, Facebook, atau nak senangkan korang pilih lagu dekat app Spotify. Even korang nak main game pun boleh. Cuma kena tengok jugalah. Game kalau banyak butang tu jangan pula korang main. Susah nak tekan nanti. So kalau setakat game yang simple-simple, okey nak main dekat skrin luar ni. Dan kita bergerak ke bahagian dalam. Phone ni ada skrin Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz. Yang mana skrin ni sangatlah smooth dan colourful. Cuma dari segi crease atau kesan lipatan tu masih lagi ada. Dan satu lagi, phone ni agak tinggi bila dibuka. Kadang-kadang rasa tak balance nak guna sebelah tangan. Jadi untuk elakkan phone ni terjatuh, kebanyakan masa saya memang akan pakai phone ni dengan kedua belah tangan. Untuk speaker dia guna speaker stereo Dolby Atmos. Kualiti bunyi dia lebih ke arah clarity, jadi bunyi vokal lebih jelas. Cuma dari segi bass tu saya perasan agak kurang. Tapi overall untuk sebuah flip phone, kelantangan bunyi dia masih kuat dan saya appreciate dia ada teknologi Dolby Atmos. Jadi keperincian bunyi dia lebih menyeluruh dan imersif. Phone ni guna slot single SIM, tak ada slot kad microSD, tapi korang boleh tambah SIM kedua melalui kaedah eSIM. Dan untuk fingerprint dia ada dekat bahagian kanan, yang mana korang boleh gunakan untuk unlock skrin dekat bahagian dalam dan skrin dekat bahagian luar. Untuk OS, phone ni guna Android 13 dengan interface One UI 5.1.1, yang mana UI dia memang colourful, ada banyak benda boleh customize. Dan saya suka phone ni akan dapat 4 Android upgrades dan 5 tahun security updates. Dekat dalam ni korang boleh run banyak apps dalam bentuk pop-up view, guna fungsi dual messenger untuk duplicate app Facebook, dan boleh guna Samsung Pay yang support banyak kad bank dekat Malaysia ni. Cuma sayang semua model Galaxy Z Flip series masih tak support Samsung DeX, iaitu fungsi yang boleh output desktop mode ke monitor. Dari segi performance, phone ni memang laju sebab guna chipset high-end Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, dan sekarang ni pun storage dia dah guna storage UFS 4.0. Jadi bukaan apps dan multitasking memang akan terasa sangat pantas. Untuk gaming, game-game yang popular tak ada masalah nak run dekat dalam ni. Cuma saya rasa skrin dia terlalu lebar. Jadi kena biasakan kedudukan butang yang dah ke tengah. Dan satu lagi, kadang-kadang skrin dia rasa asyik nak terlipat, terutama masa tengah rancak. Tapi apa pun, still boleh dapat MVP masa tengah main ML, walaupun ada kekangan. Dari segi penggambaran, kamera phone ni masih identical macam Galaxy Z Flip 4. Ada kamera 12 megapiksel untuk wide dan ultra wide,
Cuma kamera selfie dalam je ada perubahan hardware. Tapi jangan risau, kualiti dia dijangka lebih baik sebab dia dah guna ISP yang dah di-upgrade melalui penggunaan chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Untuk kualiti dia, walaupun tak on par dengan Galaxy S23 yang guna sensor 50MP, tapi untuk sebuah flip phone ni masih lagi mampu untuk bagi gambar yang terang dan sharp, dan dia mempunyai kawalan noise yang efektif, terutama dalam mengurangkan noise ketika penggambaran waktu indoor atau kurang cahaya. Saya suka dengan dia punya kebolehan dynamic range yang sangat wide, boleh maintain jumlah besar detail pada bahagian belakang subjek, dan warna dia lebih ke arah pekat supaya gambar nampak vibrant dan ready untuk di-share dekat social media. Dan benda best pasal phone ni, korang boleh guna skrin luar ni sebagai viewfinder untuk senangkan korang guna kamera utama. Jadi hasil selfie dia akan nampak berkualiti tinggi dengan detail yang tajam dan ada sedikit depth of field yang neutral dekat bahagian belakang wajah. Okey, ini merupakan percubaan daripada rakaman kamera utama Galaxy Z Flip 5 dengan viewfinder di bahagian luar. Apa yang saya boleh kata, dia punya pengalaman tu macam pakai action cam. Kita boleh nampak muka kita, lepas tu kita boleh nampak framing. Okay. Dan dia punya kualiti memang sangat baik. Dia punya keperincian image tu sangat tinggi. Dan dia punya overall video pun sangat stabil. Jadi kalau nak guna untuk vlog, inilah phone yang sesuai untuk korang gunakan. Jadi itu saja untuk percubaan daripada kamera utama Galaxy Z Flip 5 dengan viewfinder di bahagian luar. Dan aspek paling ramai orang tertanya pasal phone ni ialah keupayaan bateri dia. Sebab kapasiti bateri dia masih sama macam Galaxy Z Flip 4, iaitu 3700 mAh. Kalau guna default setting, kiranya tak tukar apa-apa setting masa keluar daripada kotak, phone ni boleh bagi dalam 4 hingga 5 jam screen on time. Tapi kalau korang onkan power saving mode dan tukar performance profile jadi light, dia boleh bagi dalam 6 hingga 7 jam screen on time untuk penggunaan selama 12 jam. Dari segi charging pun masih kekal dengan 25 watt, yang mana ambil masa dalam 1 jam 20 minit untuk full charge phone ni sehingga penuh. Jadi secara keseluruhannya, saya enjoy guna phone ni sebab phone ni laju, banyak bagi fungsi yang tak dapat dekat phone biasa. Contohnya skrin luar dia boleh buat banyak benda yang menarik, dan saya suka guna kamera belakang phone ni untuk dapatkan selfie dan vlog berkualiti tinggi. Saya merasakan phone ni sangat sesuai untuk yang nakkan sebuah phone yang compact, yang nak merasai pengalaman penggunaan phone yang baru, atau content creator yang selalu record vlog ataupun selfie. Jadi bagi korang yang berminat, Samsung Galaxy Z Flip 5 telah dijual dengan harga bermula RM4,499, yang mana korang boleh dapati melalui pengedar-pengedar rasmi Samsung Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review Samsung Galaxy Z Flip 5 pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan terutama mengenai phone Galaxy Z Flip 5 ni, korang boleh kemukakan kepada saya melalui ruangan komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.